Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bersama saya sekali lagi di MRZ Blog dalam segmen Tips Auto. Okey, untuk konten pada kali ini saya akan bawakan anda satu lagi tips auto berkenaan dengan masalah-masalah yang sering dihadapi ketika kereta mencapai usia 5 tahun ataupun 100,000 kilometer. Anda mau tahu apa masalah-masalah yang sering dihadapi? Jangan ke mana-mana, teruskan bersama saya selepas ini di MRZ Blog. Kembali lagi bersama saya di MRZ Blog dalam segmen Tips Auto. So, untuk konten pada kali ini saya akan bawakan anda lah, berkenaan dengan masalah-masalah yang sering dihadapi, terutamanya kereta baru lah katakan, yang anda beli daripada kedai, daripada showroom, dan apabila mencapai usia 5 tahun ataupun 100,000 km. So, saya tengok ramai mereka yang mempunyai kenderaan seperti ini jarang sekali mengambil berat, mengambil berat berkenaan dengan komponen-komponen yang sering mengalami masalah apabila mencapai usia 5 tahun ataupun 100,000 km. Alright, sebelum saya bercerita lebih lanjut mengenai masalah-masalah yang sering dihadapi, umur kereta mencapai 5 tahun ataupun 100,000 km. So, untuk konten ini saya akan kongsikan jugalah buat anda yang mungkin membeli kereta second hand, kereta terpakai ataupun pemilik kedua dan sebagainya. So, apa yang anda harus lakukan, untuk mengenal pasti masalah-masalah kenderaan tersebut. Dan sebelum itu saya akan berkongsilah kepada anda, terutamanya yang pemilik kenderaan baru. Saya akan sentuh dulu kenderaan baru dan selepas itu saya akan sentuh kenderaan second hand, kereta terpakai. So, kita teruskan perkongsian untuk pemilik kenderaan baru, yang baru daripada showroom, daripada kedai, buka plastik orang cakap. So, apabila mencapai umur 5 tahun kereta tersebut ataupun 100,000 km, anda harus ambil maklum beberapa perkara yang anda harus titik beratkan, untuk di-highlightkan lah, untuk diservis dan sebagainya. So, sebab ini berkaitan dengan pengalaman saya sendiri, pengalaman saya sendiri yang mana ianya betul-betul terjadi, dan sememangnya kebanyakan kita tidak mengambil berat berkenaan benda-benda ini. So, apabila benda ini mengalami masalah, komponen-komponen ini mengalami masalah, ia boleh mengakibatkan lebih teruk, kerosakan kepada enjin anda. So, untuk secara asasnya terdapat 4 perkara, 4 perkara yang anda harus ambil maklum. 4 perkara ini sangat penting, ia melibatkan komponen utama enjin. Kalau benda 4 perkara ini mengalami kerosakan, memang jahanam lah enjin anda, dan dia membolehkan anda berbelanja lebih besar daripada asal. So, untuk permulaan anda harus ambil berat mengenai perkara ini. Untuk komponen pertama yang anda harus ambil maklum apabila mencapai 100,000 km ataupun 5 tahun, usia 5 tahun kereta anda, yaitu termostat. Termostat yang mana anda harus ganti dengan yang baru. Termostat ini berfungsi untuk mengawal aliran air, melalui radiator ke enjin dan sebagainya. So, rupa termostat itu seperti ini, anda boleh tengok. Dan kebiasaannya kebanyakan kereta sekarang ini memang mempunyai termostat lah. Saya ingat daripada zaman dahulu pun memang mempunyai termostat, dan termostat ini sebenarnya penting untuk digunakan di dalam enjin. Dan ada sebahagian daripada pengguna kereta, mereka buang termostat itu. Tapi tahukah anda, termostat ini sebenarnya kalau anda buang, dia boleh menyebabkan banyak lagi sebenarnya masalah-masalah jangka masa panjang lah. Dan sebaiknya gunakanlah termostat itu sehingga bila-bila. So, apabila mencapai umur 5 tahun dan 100,000 km, anda harus memeriksa termostat kereta anda. Sebab apabila sudah mencapai tahap tersebut, kemungkinan besar termostat itu tidak boleh berfungsi dengan baik. Dia tidak boleh mengawal air, tidak boleh mengawal air dengan begitu baik. Apabila mencapai suhu 80 darjah Celsius begitu, 80 hingga 90, kemungkinan besar dia tidak boleh mengawal air. So, apabila tidak boleh mengawal air tu, enjin anda akan menjadi panas, sebab kekurangan air dalam enjin. Dan itulah
perkara pertama yang Anda harus lakukan, pergi ke bengkel ataupun service center, Anda cek Anda punya termostat. Dan sebaiknya bila mencapai umur 5 tahun ataupun 100,000 km, gantilah dengan yang baru. Okey, untuk perkara kedua yang Anda harus ambil maklum apabila mencapai umur 5 tahun ataupun 100,000 km, iaitu water pump. Okey, water pump kereta anda, yang mana ianya sedia maklum lah, kita sedia maklum water pump ini berfungsi untuk menyedut air daripada radiator itu untuk disalurkan ke dalam enjin, dan berpusing lah fungsinya untuk melancarkan perjalanan air itu supaya dia dapat bertukar dengan lebih cepat. So apabila umur kereta anda telah mencapai 5 tahun ataupun 100,000 km, anda seharusnya menyemak, memeriksa water pump anda. Seperti biasa, bawa juga ke bengkel dan buka untuk lihat. Kebiasaannya water pump ini sering kali yang mengalami masalah terhadap komponen tersebut, iaitu bearing dia. Di dalam water pump tu dia ada kipas kan, dia ada kipas, dan kipas itu bersambung dengan satu puli. Satu puli itu yang disambung dengan belting engine. Anda boleh semak contoh water pump kereta di sini. Kebanyakan water pump di dalam komponen kereta itu lebih kurang lah bentuknya. So apabila masalahnya yang sering yang menjadi masalah lah, water pump ini sering leaking, bocor. Di mana dia bocor? Daripada bearing tersebut. Di dalam water pump tu dia ada satu bearing, dan masalah itulah yang selalu sering berlaku. Apabila air bocor keluar, maka air dalam radiator anda akan kurang. Dan apabila kurang, seperti biasalah, kereta anda akan mengalami overheat. So apabila mencapailah 5 tahun ataupun 100,000 km, sebaik-baiknya anda cek water pump anda. Jangan tunggu sampai esok, tiba-tiba anda parking, ada air menitik. Kalau anda perasan, okeylah kan. Tapi kalau anda jenis yang tidak perasan, jalan saja, pagi-pagi start engine jalan, tiba-tiba di pertengahan jalan kereta anda panas dan sebagainya. So itu adalah perkara kedua yang anda harus ambil maklum. Ya, itu dia perkara yang kedua berkenaan dengan water pump kereta. So untuk perkara yang ketiga nih, yang nomor 3 nih, ianya berkaitan dengan kipas angin. Kipas angin radiator. So untuk kipas angin radiator ni terbagi kepada dua jenis. Untuk kenderaan zaman moden ni, ada yang menggunakan motor fan. Ada yang menggunakan motor fan, ada yang menggunakan auto fan ataupun clutch fan. Ada dua perbezaan. Kamu boleh semak di sini dan di sini. Yang ini auto fan motor, yang ini clutch fan motor. So benda ni fungsinya sama, menyejukkan air di dalam radiator. Dia pusingkan kipas angin tu, tetapi mempunyai perbezaan daripada segi fizikal. So kita bermula kepada motor fan. Motor fan, electrical motor fan. So kenderaan yang selalu menggunakan electrical motor fan ni macam motorcar lah. Kalau motorcar zaman moden, kalau motorcar zaman dahulu, dia still menggunakan clutch fan. Tapi kita ambil secara basic untuk zaman moden ni menggunakan electric fan. So apa yang sering menjadi masalah kepada motor electric fan ni, apabila mencapai umur kereta tu 5 tahun ataupun 100,000 km, so kelajuan kepada kipas angin tu tidak mencapai maksimum. Anda nampak memang dia berpusing lah, dan ada juga setengah masalahnya langsung tidak berpusing. Yang itu anda senang kesan lah kan. Apabila enjin anda sudah mencapai satu tahap panasnya tu, kebiasaannya kipas angin tu akan hidupkan laju gitu kan. Itu okey kalau anda tidak nampak dia hidup. Tapi ada setengah masalah yang sering dihadapi, dia still berpusing tapi dia tidak mencapai kelajuan maksimum, kelajuan RPM yang diinginkan kepada kipas tersebut. So pendek kata, mungkin orang cakap kelajuan dia sudah menjadi lemah lah kepada electric motor fan tadi. Jadi apabila kelajuan pada motor fan tadi tu, electric fan tadi tu menjadi lemah, apa yang terjadi ialah air di dalam radiator tersebut tidak sempat disejukkan. Tidak sempat disejukkan melalui kipas angin tadi, dan ia menyebabkan enjin anda menjadi overheat. So apa yang anda harus lakukan? Pergi ke bengkel,
pergi ke service center, ganti dengan yang baru, okay? Electric fan tersebut, motor electric fan, okay? Dia besar begini saja motor tu, okay? So cost dia tu anggaran dalam mungkin 60 hingga 100 lebih lah cost dia tu, tidak mahal. So anda gantilah dengan motor electric fan yang baru. So untuk yang kedua iaitu menggunakan clutch fan. Okay? Clutch fan ni kebiasaannya digunakan kepada kenderaan yang besar lah. Okay? Macam enjin diesel. Okay, enjin diesel ataupun lori, bas, dan ada setengahnya motorkah model lama lah. So clutch fan ni dia direct, okay, bersambung dengan belting. Okay? Ianya digerakkan oleh enjin sendiri. Kalau tadi electric fan tu dia menggunakan elektrik lah, dia motor. Dan yang clutch fan ni dia bersambung dengan belting engine. Okey. Dan belting engine itu akan berputar sekali dengan clutch fan. Okey. Isu yang selalu timbul untuk jenis clutch fan ni, di dalam clutch fan tu, okey, seperti yang anda boleh tengok di sini, contoh clutch fan ni, di dalam clutch fan itu terdapat satu jenis cecair. Okey, cecair orang panggil, istilah yang senang orang sebut di bengkel, silikon ataupun minyak clutch fan. So apabila minyak clutch fan ini kering ataupun kurang, kelajuan kipas itu menjadi lemah. Okay? Walaupun enjin anda laju berpusing, okay, tapi kipas anda tetap tidak laju. So apabila kipas itu tidak laju, seperti biasa jugalah, radiator anda akan menjadi panas. Okay? Air dalam radiator itu tidak sempat disejukkan. So apabila terjadi masalah ini, seperti biasalah, anda bawa juga ke bengkel untuk isi dengan minyak yang baru. Okay? Kebiasaan mereka akan isi 1 hingga 2 botol lah minyak silikon tu. Tetapi ada juga kadang-kadang masalah tersebut, clutch fan ni mengalami kerosakan. Okay. Kerosakan yang mungkin dia tidak boleh berpusing dengan sempurna. So itu kamu kena ganti yang baru lah. Okay? Kamu kena ganti yang baru. Anggaran dalam lebih kurang 300 hingga 800. Okay? Kalau yang original mungkin boleh mencapai 800. Mungkin kalau yang aftermarket mungkin 300-400 itulah harganya. So fungsi dua-dua ni samalah. Okay? Memutarkan kipas supaya enjin anda menjadi sejuk. Dan itulah perkara yang ketiga yang perlu ambil maklum, okay, terhadap enjin anda. Alright, kita beralih terus ke perkara yang keempat. Okey, perkara keempat ni saya kira paling penting lah dalam komponen enjin. Okey, apabila mencapai 5 tahun ataupun 100,000 km, anda harus periksa tangki air kereta anda. Okey, radiator. Apa yang selalu menjadi masalah terhadap tangki air anda, ianya sering tersumbat. Okey, ianya sering tersumbat. Perkara ini pernah memang terjadi kepada diri saya sendirilah. Okey, yang baru-baru ni kamu boleh semak video yang ada di dalam konten saya, kenapa enjin kereta saya panas. So radiator ni selalu tersumbat. Okey, dan apa yang anda harus lakukan sekiranya tersumbat, seperti biasalah, anda hantar ke bengkel yang membersihkan tangki air. Okey, di sana mereka akan tanggalkan tangki air anda, okey, dan mereka akan bersihkan setiap celah-celah di tangki air tu, sirip-sirip itu di mana air tu lalu lah. So anda boleh nampak lah sebelum dan selepas dibersihkan. Kalau sebelum tu dia akan nampak lah air di sirip-sirip ni tu tidak lancar. Okey, dan apabila selepas dibersihkan memang terbaik, air semua akan lancar. Dan apabila anda tidak membersihkan tangki air ni, sebenarnya secara automatik lah air yang berpusing ke dalam enjin anda tu tidak sempat disejukkan. Okey, tersangkut kan, belum sempat sejuk dia sudah pusing balik, tidak lancar, dan boleh menyebabkan overheat. Dan satu lagi lah untuk info tambahan buat anda yang berada di luar sana, okay, pengguna-pengguna kenderaan, suka sangatlah saya ingatkan pada anda, sebaik-baiknya gunakanlah cooling. Okay, cooling radiator tu ada yang warna merah, ada yang warna hijau, warna kuning dan sebagainya lah, ikut anda punya kenderaan lah. Kalau waktu anda beli tu, anda punya cooling tu warna hijau, gunakanlah warna hijau. Okay, kalau waktu anda beli tu cooling radiator anda tu warna merah, gunakanlah warna merah. So kenapa anda harus menggunakan cooling radiator ni? Kebanyakan orang di luar sana, kalau saya lihat sendirilah pengalaman saya,
mereka tidak titik beratkan penggunaan cooling radiator ni. Okey, mereka buang dan ganti dengan air pipe. Okey, sebenarnya boleh, tidak masalah menggunakan air pipe, tetapi untuk jangka masa panjang sebenarnya ia membawa lebih kesan buruk terhadap enjin anda. Okey, mungkin anda boleh cek di sini perbezaan menggunakan air pipe dan perbezaan menggunakan cooling radiator. Okey, kalau anda menggunakan cooling radiator, kemungkinan keberangkalian untuk enjin kereta anda tu berkarat sangat-sangat tipis. Okey, paling-paling pun dia akan ada sedikit hitam-hitam lah, berdaki-daki sedikit hitam. Tapi kalau anda menggunakan air pipe yang berklorin, anda akan dapati seluruh tangki air anda, seluruh saluran pipe enjin anda tu akan berkarat kekuningan. Okay? Berkarat, dan kalau sudah berkarat, anda fahamlah, ianya boleh menyebabkan tersumbat yang lebih teruk terhadap enjin anda. Tetapi walau bagaimanapun, sekiranya untuk kes-kes kecemasan, kan, sebenarnya anda boleh menggunakan air minuman, okay? Mineral water yang ada dijual di kedai-kedai itu, itu anda boleh guna. Sebab dia telah ditapis, tidak mempunyai klorin dan sebagainya. Ataupun anda boleh menggunakan air hujan, okay? Air hujan yang disambut terus ke bekas lah, okay? Yang itu boleh. Tapi untuk kes-kes kecemasan lah, saya ingat kalau untuk secara berterusan sebenarnya tidak digalakkan, okay? Lebih baik anda menggunakan cooling radiator. Itu dia tadi 4 perkara yang anda harus ambil maklum, okay? Berkenaan dengan kereta baru. Okay? Kereta baru daripada kedai buka plastik dan anda menggunakannya setelah 5 tahun ataupun 100,000 km. Itulah 4 perkara yang anda perlu jaga. Okay? 2 perkara tadi saya lupa harga dia. Okay, untuk termostat lebih kurang harganya dalam 20 hingga 50 gitulah, bergantung jenis kenderaan anda. Dan saya ingat kalau water pump itu pun bergantung kepada jenis kenderaan anda, harga dalam 200.5 hingga 800. Okey, yang maksudnya kalau 800 tu saya merujuk kepada enjin diesel lah, enjin diesel. Dan kalau yang mungkin 200 tu mungkin kereta biasa. Itu pun ikut jenis aftermarket ataupun original barang anda yang anda beli. So kita beralih terus ke bagian yang kedua, okey, kenderaan second hand ataupun owner kedua. Apa yang anda harus lakukan untuk kenderaan second hand ataupun kenderaan terpakai, pengguna kedua dan sebagainya? So apabila anda sudah terbeli, okey, katakan anda sudah terbeli kereta tersebut, perkara yang anda harus lakukan sama juga, okey, 4 perkara ni. Saya ingat 4 perkara ni sangat-sangat wajib lah untuk anda semak, okey, dan anda pastikan jugalah, okey, mileage di kereta anda tu sudah berapa ribu. Kalau belum mencapai 100,000 mungkin okey lagi lah, kan. Tapi kalau sudah mencapai 100,000 km ataupun 5 tahun penggunaan, okey, anda boleh cekkan bila kereta itu dibuat, okey, anda boleh kira. Okey, anda harus lakukan 4 perkara ini juga sebenarnya. Okey, bawa ke bengkel, minta mekanik cek. Paling penting, anda harus lakukan pemeriksaan terhadap tangki air. Okey, saya ingat paling penting lah tangki air. Sebab tangki air ni kalau tersumbat memang jahanam kereta. Dan lebih baiklah anda buka terus servis tangki air tersebut. Kalau pengguna sebelum ini pernah melakukan, alhamdulillah, okey, tidak masalah bagi anda. Tapi kalau pengguna pertama itu jenis yang tidak tahu ataupun tidak ambil peduli berkenaan dengan 4 perkara ini, anda harus lakukan segera supaya anda tidak mengalami kerugian yang besar. Okay? Bayangkan kalau kereta anda overheat, mau overhaul, general overhaul, makan belanja 3-4 ribu. Saya ingat lebih lagi, bergantung kepada jenis kenderaan anda. So selain itu, saya beri sedikit info tambahan lah kepada pengguna second hand, pengguna kereta terpakai. Okay? Mungkin anda boleh semaklah buku servis yang ada. Itu pun kalau ada. Okay? Kalau ada buku servis ditinggalkan dalam kenderaan yang anda beli itu. Tapi kalau jenis yang memang sudah tidak ada, tidak wujud lagi buku servis itu, bayangkanlah kalau saya ambil contoh lah, anda membeli kenderaan yang sudah 10 tahun ke atas. Okay? 10 tahun ke atas umurnya. So saya sudah pasti kalau kilometer pun sudah melebihi 100,000. Mungkin dalam 150 ataupun 200,000 km. So kalau yang ini anda beli, saya ingat anda mesti lakukanlah 4 perkara tersebut. Wajib lakukan, memastikan komponen tersebut betul-betul baiklah. Okay? Tidak salah anda buka, memeriksa sebenarnya komponen-komponen ini daripada anda mengalami kerugian lebih besar di masa akan datang. Ya, itu dia tadi 4 perkara yang anda harus lakukan apabila umur kereta anda telah mencapai 5 tahun ataupun 100,000 km untuk kenderaan baru dan kenderaan terpakai.
So benda ini sama saja basicnya, dan jangan tunggu lama-lama guys. Periksa hari ini, oke? Pastikan 4 komponen ini betul-betul sehat. Oke, jika Anda tidak mau berbelanja lebih besar di masa akan datang. Oke, rasanya sampai di sini saja untuk konten saya pada kali ini untuk segmen tips auto. Seperti biasalah, kalau Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan aktifkan button lonceng supaya Anda tidak ketinggalan konten-konten terbaru daripada MRZ Blog. Sampai jumpa lagi untuk konten-konten akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi. Bye-bye.